Seorang bapa Denmark terkejut melihat perubahan drastik anak perempuannya selepas pulang dari Malaysia. Pada saat pertemuan semula di lapangan terbang, si bapa serta-merta menarik nafas terkejut. Anak perempuannya yang belajar dari Denmark ke Malaysia telah kembali sebentar. Sepatutnya pertemuan semula yang gembira dengan pelukan, namun gadis di hadapannya berbeza sekali daripada yang dahulu. Denmark, sebuah negara kecil di Eropah Utara yang terdiri daripada semenanjung Jutland dan banyak pulau, terkenal di dunia sebagai negara kebajikan. Ia sering menduduki tempat teratas dalam ranking kebahagiaan global. Ibu kota Copenhagen mempunyai laluan basikal yang terancang dan kesedaran alam sekitar sangat tertanam dalam kehidupan seharian. Keluasan tanahnya kira-kira sama dengan Malaysia dengan populasi sekitar 6 juta. Denmark terkenal dengan budaya masakannya yang ringkas serta sebagai tanah air kisah dongeng. Lina ialah anak perempuan yang sangat dinanti-nantikan oleh Profesor University Henrik dan istrinya yang menyokong keluarga Karen. Henrik mendapat cahaya mata ini pada usia lebih 40 tahun, menjadikan kasih sayang ibu bapanya sangat mendalam. Ketika dia jatuh semasa kecil, ibu bapanya segera berlari mendapatkannya. Apa sahaja yang dia mahu, mereka akan berusaha keras untuk memenuhinya. Bagi mereka, Lina adalah harta yang dijaga penuh kasih sayang. Walau bagaimanapun, seiring dengan peningkatan usia, Lina mula menunjukkan sisi yang berbeza daripada kanak-kanak lain. Dia sering hilang kawalan emosi disebabkan perkara kecil dan tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan rakan-rakan. Dia adalah apa yang dipanggil anak yang mudah marah. Mungkin anak ini mempunyai bakat seni. Henrik memberitahu dirinya. Karen juga berbincang dengan suaminya. Jangan bandingkan dia dengan anak-anak lain lagi. Tetapi jauh di lubuk hati mereka sentiasa ada rasa tidak tentram. Jika dia membesar seperti ini, adakah dia akan terasing dalam masyarakat? Satu titik perubahan besar mengubah nasib Lina, pertemuannya dengan seorang pelajar wanita dari Malaysia yang belajar di Denmark. Hari pertama Lina bertemu dengan Siti menjadi titik pusingan dalam hidupnya. Pada masa itu Lina sedang bergelut dengan hubungan sosial di sekolah. Dia akan meletup secara emosi disebabkan isu kecil di dalam kelas, malah memukul rakan-rakan atau membaling barang. Lina sendiri menyesal selepas itu, tetapi tidak faham mengapa dia tidak dapat mengawal dirinya. Perasaan terasing semakin memuncak. Ibu bapanya yang tidak tahan melihatnya memutuskan untuk mengupah seorang tutor. Mereka merasakan Lina bukan sahaja memerlukan peningkatan akademik, tetapi juga seseorang yang boleh menemaninya dan menenangkan perasaannya. Orang yang disyorkan secara kebetulan ialah pelajar pertukaran Siti. Siti yang pertama kali berkunjung ialah seorang wanita yang lebih tua sedikit daripada Lina dengan perwatakan yang tenang. Senyuman lembutnya dan sapaan yang sopan membuatkan Karen berasa yakin pada saat itu juga. Pelajaran pertama adalah permainan bertukar-tukar bahasa Denmark dan asas bahasa Melayu. Apabila Lina berkata, Siti menjawab sambil tersenyum, selamat datang, dan memintanya mendengar sebutan itu berulang kali. Lina merasakan ketenangan yang luar biasa. Bukan sahaja kata-katanya diterima, malah ia diterjemahkan ke dalam bahasa negara lain. Ini membuatkan dunia seolah-olah sedikit meluas untuknya. Namun perangai Lina yang panas baran tidak hilang sepenuhnya. Suatu hari rancangan belajar yang ditetapkan tiba-tiba diubah. Lina menendang kerusi dan suasana di dalam bilik menjadi tegang serta-merta. Ibunya Karen juga tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Tetapi Siti tidak panik. Dia hanya memandang mata Lina dan berkata, dengan suara yang tenang, Lina, awak sangat kecewa kan? Tapi saya faham perasaan awak. Pada saat itu hati Lina tersentak. Selama ini orang dewasa hanya menyuruhnya bersabar. Tidak pernah ada sesiapa yang coba memahami perasaannya. Tetapi Siti berbeza. Dia tidak menafikan kemarahan Lina, sebaliknya mengungkapkan rasa kecewa dan sedih di sebaliknya. Lina berpikir akhirnya ada orang yang faham. Bermula dari detik itu, hubungan kedua-dua mereka semakin mendalam. Siti akan memuji karya seni Lina secara spesifik. Penggunaan warna awak sangat unik. Bentuk ini sangat bertenaga. Dia menghormati bakat seni Lina dan memberinya ruang untuk berekspresi secara bebas. Namun perkara yang paling berkesan ialah cerita yang Siti kongsikan tentang budaya Malaysia. Semangat kemasyarakatan dan keramahan sangat dihargai di Malaysia tahu. Semua orang mengambil berat antara satu sama lain, dan walaupun ada perbezaan pendapat, mereka akan mencari jalan untuk bergaul dengan selesa. Bagi Lina, kata-kata ini seolah-olah membuka pintu ke dunia baharu. Dia faham bahwa ada cara hidup di mana seseorang tidak perlu menahan perasaannya, tetapi masih boleh bekerja sama sambil menerima perbezaan. Tidak lama kemudian, keinginan yang kuat untuk memahami Malaysia dengan lebih mendalam mula tumbuh di hati Lina.
Dia merasakan secara naluriah bahwa negara yang berbeza bahasa dan budaya itu pasti mempunyai sesuatu yang boleh mengubah dirinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dijangka oleh ibu bapanya, tetapi pertemuannya inilah yang mendorong keputusan penting Lina untuk belajar di Malaysia kemudian hari. Kerinduan Lina terhadap Malaysia semakin memuncak selepas bertemu dengan Siti. Cerita Siti tentang musim kehidupan kampus dan juadah jalanan Malaysia, yang berwarna-warni kedengaran sangat berbeza daripada kehidupan seharian di Denmark, disajikan dengan warna-warna cerah. Terutamanya semangat kemasyarakatan yang mendalam itu menyentuh hati Lina. Tidak menahan diri tetapi menjaga satu sama lain sambil mengakui perbezaan, ini adalah sikap yang selalu diidamkan oleh Lina. Di meja makan malam, Lina tiba-tiba berkata, "Saya nak belajar di Malaysia." Garpu di tangan ayahnya segera terjatuh. Ibunya Karen juga terkejut hingga tidak terkata. Selepas keheningan seketika, Hendrik terpaksa mengeluarkan kata-kata, "Lina, awak serius?" Lina mengangguk. Matanya bersinar dengan keazaman yang tidak berbelah bahagi. Anak perempuannya yang dahulu sering menangis kerana marah kini kelihatan tenang. Ibunya Karen berasa cemas. "Bolehkah awak sendirian di negara asing, bahasa dan budaya berbeza?" Suaranya bergetar bimbang. Tetapi Lina hanya memandang ibunya dan menjawab dengan tenang, "Sebab itulah saya nak cuba. Saya nak jadi sehangat dan setabah orang Malaysia." Mendengar ini, Hendrik menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang ayah, dia ingin menjaga anaknya dekat, tetapi pada masa yang sama dia berbangga dengan tekad Lina untuk membuka jalan masa depannya sendiri. "Baiklah, tapi awak janji dengan ayah, walau sesukar mana pun, awak tak boleh putus asa. Kena teruskan sampai habis." Suaranya bercampur ketegasan dan kelembutan. Maka keluarga itu mula membuat persiapan untuk belajar di luar negara. Setiap hari Lina berusaha keras mempelajari bahasa Melayu. Dia mengisi buku nota dengan perkataan dan ayat dan berlatih bercakap berulang kali dengan Siti. Walaupun menghadapi kesukaran, keyakinan mula tumbuh dalam hatinya apabila perbendaharaan kata yang boleh digunakan semakin bertambah. Ketika menonton drama TV Malaysia, dia juga sangat terkesan. Pada saat-saat begini, Lina merasakan budaya Malaysia yang jauh itu perlahan-lahan meresap ke dalam dirinya. Akhirnya, tiba hari keberangkatan. Di lapangan terbang, wajah Lina bercampur baur antara gementar dan teruja sambil memegang beg pakaiannya. Ibunya Karen menahan air mata sambil memeluk anak perempuannya. Ayahnya Hendrik pula menepuk belakangnya dengan kekok. "Lina, percayalah pada diri sendiri. Kami sentiasa menyokong awak." Lina tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih. Saya pasti akan berjaya. Saya akan pulang setelah menjadi dewasa di Malaysia." Melihat kelibat anak perempuannya hilang di pintu pelepasan, hati ibu bapanya dipenuhi doa. Jalan baharu yang dipilih oleh anak perempuan mereka penuh dengan rasa bimbang tetapi juga harapan untuk masa depan. Ketika pesawat mendarat di Klia lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, jantung Lina berdebar-debar. Papan tanda yang asing, orang ramai yang mesra tetapi teratur, dan udara panas lembab di lapangan terbang, semuanya terasa baharu, memberikan kejutan yang hampir mengatasi. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu pertama, dia menyadari bahwa kehidupan belajar di Malaysia yang diimpikannya sama sekali tidak mudah. Di dalam kelas, guru bercakap dengan pantas. Dia hampir tidak dapat membaca perkataan yang tertulis di papan hitam. Dia juga tidak faham selangga populer yang diperkatakan oleh rakan sekelasnya. Perasaan sunyi kerana tidak dapat menyertai perbualan mula muncul. Di kantin sekolah, dia bergelut dengan penggunaan penyepit atau sudu garpu. Dia bimbang dengan pandangan sekeliling dan kadangkala tidak lalu makan. Betulkah saya boleh bertahan? Ada hari-hari di mana dia menangis dalam bilik asramanya yang kecil. Apa yang menyokong Lina dalam keadaan ini ialah keramahan rakan-rakan Malaysianya. Semasa kelas bahasa Melayu, apabila dia kelihatan bingung kerana tidak faham peribahasa Azrul, rakan di sebelahnya diam-diam menghulurkan buku nota. Perkataan ini bermaksud, "Ini tahu," dia menerangkan dengan lembut. Pada saat itu Lina merasakan kehangatan di hatinya. Latihan sukan untuk hari sukan juga serupa. Lina yang sering gagal dalam latihan penyerahan baton untuk larian berganti-ganti diberitahu oleh rakan-rakannya, "Tak apa, kita berlatih sama-sama." Selepas sekolah melalui latihan berulang kali, mereka akhirnya menemui masa yang sesuai. Lina buat pertama kalinya merasai kegembiraan bersama rakan sepasukan. Semangat kemasyarakatan terserlah dalam kehidupan sekolah menengah di Malaysia. Apabila seseorang menghadapi kesukaran, semua orang secara semula jadi akan menghulurkan bantuan. Walaupun terdapat perbezaan pendapat, mereka menghormati satu sama lain dan mencari jalan untuk berkomunikasi.
Sikap ini adalah dunia baharu bagi Lina yang sejak kecil sering terasing kerana tidak dapat mengawal kemarahannya. Pada hari pesta sekolah, Lina ditugaskan untuk menjual barang di gerai kelas. Pada mulanya suaranya bergetar kerana gementar. Tetapi dengan galakan rakan-rakannya yang menjerit, selamat datang di sisinya, dia perlahan-lahan dapat melayani pelanggan sambil tersenyum. Apabila pengunjung berkata kepadanya, "Terima kasih, bahasa Melayu awak bagus," Lina berasa gembira dari lubuk hatinya. Saya pun boleh tolong semua orang. Apabila dia berfikir begitu, rasa kesunyian dirinya yang dahulu di Denmark mula cair sedikit demi sedikit. Sudah tentu bukan semuanya berjalan lancar. Kadang-kadang dia menghadapi halangan bahasa dan berasa kecewa kerana salah faham. Tetapi setiap kali itu berlaku, rakan-rakannya akan menemaninya. Lina cakap perlahan-lahan tak apa. Dengan galakan dan sokongan ini, Lina maju selangkah demi selangkah. Dengan mengatasi pelbagai cabaran di Malaysia, perubahan pasti berlaku di dalam hati Lina. Dia berubah daripada dirinya yang dahulu, yang tidak dapat mengawal kemarahannya, kepada dirinya yang kini dapat bergaul secara harmoni dengan rakan-rakan. Itulah saat semangat kemasyarakatan Malaysia mula berakar dalam hatinya. Lina, yang semakin biasa dengan kehidupan di Malaysia, mengalami satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan, pertemuannya dengan masakan Malaysia. Suatu hari Lina dijemput oleh Azrul ke rumahnya untuk makan malam keluarga. Di meja makan terhidang nasi lemak satai ayam dan semangkuk besar sup ayam berempah, hidangan yang belum pernah dilihatnya di Denmark dengan aroma yang berlimpah. Perkara pertama yang dia cuba ialah nasi lemak. Rasa lemak santan dan sambal pedas manis itu mengejutkannya. Masakan telur di Denmark kebanyakannya telur dadar atau telur rebus, jadi gabungan rasa umami pedas manis ini adalah kejutan baginya. Seterusnya ialah sup ayam berempah. Aroma rempah yang pekat menusuk hidung. Sebaik sahaja masuk ke mulut, ia mengalir seperti kehangatan yang lembut merebak di dalam badan. Lina merasakan keakraban yang luar biasa dengan rasa ini. Walaupun tidak pernah meminum sup sebegitu di negaranya, ia entah bagaimana memberikan ketenangan. Ia adalah pengalaman yang ajaib. Masakan Denmark biasanya berasaskan daging kentang dan sos pekat. Sudah tentu itu juga rasa yang penting bagi Lina. Tetapi dia merasakan bahawa masakan Malaysia lebih menghargai gabungan pelbagai rempah dan bahan. Ia kelihatan ringkas, tetapi mengandungi lapisan rasa, seperti sebuah simfoni yang harmoni. Selepas itu, atas jemputan Azrul, Lina menyertai kelab seni kulinari di sekolah. Di sana dia mempelajari asas-asas masakan Melayu dan nyonya, seperti memotong, menumis, merebus, mengukus, dan mereneh. Buat pertama kalinya dia memegang pisau dapur dan mencuba memotong hirisan. Dia hampir memotong jarinya berpeluh kerana gementar. Tetapi melalui latihan berulang kali, kemahiran memotongnya beransur-ansur menjadi lancar. Tidak lama kemudian aktiviti memotong itu sendiri memberikannya kegembiraan. Selain itu, apabila dia belajar tentang ukiran buah dan sayuran yang sangat diperlukan dalam hidangan perayaan Malaysia, seperti mengukir lobak putih dan lobak merah menjadi bentuk naga atau burung phoenix, bakat seni Lina sangat terinspirasi. Idea untuk melayan sayur-sayuran bukan hanya sebagai bahan tetapi sebagai karya seni sangat menarik perhatiannya. Memasak sama seperti melukis, Lina menjadi leka. Dia mengukir bentuk-bentuk indah daripada lobak merah dan lobak putih. Apabila tiba musim sejuk, kelab itu juga mencuba membuat hidangan untuk sambutan perayaan. Proses meletakkan hidangan berwarna-warni di atas pinggan besar adalah seperti melukis kanvas. Kekayaan rendang kehijauan sayur-sayuran, lodeh dan oren kemerahan, sambal udang, elemen-elemen ini bergabung untuk melengkapkan lanskap perayaan. Guru pembimbing berkata, "Memasak mesti dilakukan dengan hati." Kata-kata ini sangat menyentuh hati Lina. Dia menyadari bahawa emosi kuat yang ada dalam dirinya boleh diungkapkan dalam bentuk masakan. Pertemuannya dengan masakan Malaysia telah menunjukkan jalan baharu kepada Lina. Saya ingin memberikan senyuman kepada orang ramai melalui masakan. Keputusan kecil ini akan menjadi dorongan besar dalam hidupnya kemudian. Selepas lebih setengah tahun belajar di Malaysia, Lina memutuskan untuk pulang sebentar. Apabila dia muncul di lapangan terbang, ayah Hendrik dan ibu Karen serta-merta menarik nafas terkejut. Yang berdiri di situ bukan lagi anak perempuan mereka yang dahulu mudah marah. Posturnya tegak dan wajahnya menunjukkan keyakinan diri yang tenang. Malah cara dia menarik beg pakaiannya berbeza daripada sebelumnya. Apa yang mereka telah lakukan kepada anak perempuan kesayangan saya, Hendrik menjerit dalam hati. Perasaan ini bercampur baur antara kegembiraan, kejutan dan sedikit kekesalan. Ibunya Karen memegang tangan anak perempuannya. Sentuhan hangat dan lembut itu benar-benar anak mereka.
Namun perwatakan yang tenang dan matang itu membuatkan mereka berasa seolah-olah orang lain telah merasuki badannya. Perubahannya sangat besar. Lina, awak berbeza sama sekali. Kejutan kedua-dua mereka tidak lama kemudian bertukar menjadi perasaan yang kompleks. Mengapa dia tidak boleh berubah seperti ini ketika bersama kami? Soalan ini membelenggu hati mereka. Lina tersenyum malu-malu dan menjawab, "Di Malaysia semua orang banyak membantu saya. Saya tidak keseorangan lagi." Ibu bapanya berpandangan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kehidupan di Malaysia boleh mengubah anak perempuan mereka dengan begitu mendalam. Hendrik sambil mendengar kata-kata Lina, tiba-tiba menyadari kekuatan yang tabah di matanya. Anak perempuan yang dahulu hilang kawalan emosi, kini dapat meluahkan perasaannya dengan tenang. Perubahan ini adalah kejutan terbesar baginya. Sekembalinya ke rumah, Lina bercerita tentang kehidupannya di Malaysia, kesukaran di dalam kelas pertukaran dengan rakan-rakan, kegembiraan yang diperoleh semasa pesta sekolah, dan pertemuannya dengan masakan Malaysia. Kesemua ini menyampaikan betapa pengalaman-pengalaman ini telah mematangkannya. Di Malaysia tak sama pun tak apa tahu. Walaupun ada perbezaan pendapat, semua orang menghargai perasaan dan komunikasi antara satu sama lain. Saya baru sedar bahwa semangat kemasyarakatan yang Siti ajarkan benar-benar wujud dalam kehidupan seharian. Mendengar kata-kata itu, air mata Hendrik bergenang. Semangat kemasyarakatan, ini adalah nilai yang tidak dimiliki oleh Denmark. Tetapi dia menyadari bahwa semangat inilah yang telah menyelamatkan dan mematangkan anak perempuannya. Karen pergi ke dapur dan membakar hidangan Denmark kegemaran Lina, Fläskesvär, kulit babi panggang. Sambil menghidangkan daging babi yang rangup bersama rotgrød stew beri merah yang masam manis, dia bertanya, "Masakan Denmark yang lama tak makan ni macam mana? Awak dah lebih suka masakan Malaysia ke?" Lina tersenyum dan menggelengkan kepala. "Saya suka kedua-duanya. Masakan Denmark adalah akar saya. Masakan Malaysia adalah cabaran saya. Saya menjadi diri saya yang lengkap dengan memiliki kedua-duanya." Mendengar itu, air mata mengalir di pipi Karen. Maka keluarga yang bersatu semula itu sambil gembira dengan perubahan, Lina turut menyembunyikan rasa bimbang. Jika Lina memilih jalan untuk berkembang di Malaysia, bagaimana mereka sebagai ibu bapa boleh menyokongnya? Tetapi pada saat ini, mereka hanya boleh berbangga dengan hakikat bahwa anak perempuan mereka telah menjadi seorang individu yang berdikari dan matang dan merestuinya dalam diam. Selepas kepulangan singkatnya, Lina sekali lagi kembali ke Malaysia dan memulakan kehidupan baharu dengan semangat yang lebih positif. Satu tugas baharu mula tumbuh di hatinya, bagaimana untuk menggabungkan semangat kemasyarakatan dengan bakat seni yang ada pada dirinya. Sejak kecil, Lina mempunyai keazaman yang kuat terhadap warna dan bentuk. Dia boleh asyik melukis selama berjam-jam. Walau bagaimanapun, tumpuan ini kadangkala bertukar menjadi perangai yang panas baran, menyukarkan hubungannya dengan orang sekeliling. Dia sering mengasingkan diri dalam dunianya sendiri dan tidak dapat menerima pendapat orang lain. Namun semangat kemasyarakatan yang dipelajarinya di Malaysia menunjukkan jalan untuk mengubah kelemahannya menjadi kekuatan. Suatu hari di kelab seni kulinari, Lina dan rakan-rakannya membuat popiah lumpia basah bersama. Proses meletakkan bahan-bahan berwarna-warni di atas kulit popiah adalah seperti melukis. Daging merah, telur dadar kuning, sayur-sayuran hijau. Cara meletakkannya akan mengubah keseluruhan tanggapan. Lina menumpukan perhatian untuk mereka bentuk susun atur. Jika ini berlaku dahulu, dia pasti akan berkeras bahwa caranya adalah yang betul dan tidak akan mengalah. Tetapi hari ini dia berbeza. Saya rasa kalau taburkan sedikit serbuk kacang di sini, ia akan lebih wangi. Apa pendapat awak semua? Dia meminta pandangan rakan-rakannya. Azrul mencadangkan, kalau letak lebih sedikit kubis di sini teksturnya mungkin lebih segar. Lina mengangguk gembira. Oh begitu, itu pun bagus. Menyelesaikan satu karya bersama sambil menghormati pendapat masing-masing. Proses inilah yang merupakan manifestasi semangat kemasyarakatan, dan ia turut memperkaya bakat seni Lina. Popiah yang siap digulung kelihatan seperti karya seni mempesona dan mendapat pujian daripada seluruh kelas. Selain itu, Lina juga mencuba ukiran buah dan sayuran, mencipta bunga mawar dan awan daripada lobak putih. Kerja halus ini memerlukan tumpuan yang tinggi. Tetapi bagi Lina, ini adalah masa saya. Tenaga berlebihan di dalam dirinya menjadi sumber untuk mencipta karya yang indah. Guru pembimbing kelab itu, setelah melihat hasil kerjanya, memuji Lina, "Sensitivity awak memang hebat. Tetapi yang paling hebat ialah awak tidak lagi terasing dalam dunia sendiri, tetapi telah belajar mencipta bersama rakan-rakan." Mendengar kata-kata itu, Lina terharu.
Hanya dengan bersama-sama barulah dia dapat mencipta sesuatu yang lebih baik. Sebaik sahaja dia menyadari perkara ini, label anak yang mudah marah, yang membelenggunya telah bertukar menjadi sebahagian daripada bakat seninya. Pada waktu malam semasa menulis diari di bilik asrama, Lina menulis, "Keazaman saya bukan kelemahan. Kerana saya bertemu dengan semangat kemasyarakatan, saya dapat mengubahnya menjadi kekuatan. Mulai sekarang saya ingin mencipta karya yang boleh memberikan senyuman kepada orang lain, sama ada masakan atau lukisan." Dia yakin bahawa di sebalik semua bentuk ekspresinya akan terselit hati untuk hidup harmoni dengan orang lain. Kehidupan belajar Lina di Malaysia penuh dengan cabaran setiap hari, tetapi setiap langkah membawanya ke arah pertumbuhan yang berterusan dan akhirnya membimbingnya ke arah keputusan penting untuk masa depannya. Pada suatu hari, cuti dia berpeluang berkongsi kek nanas yang dibuat bersama rakan-rakan kelab seni kulinari di acara komuniti. Walaupun gemetar, Lina menyerahkan kek nanas yang dibungkus rapi dengan tangannya sendiri kepada pengunjung. Wah, sedapnya rasa original. Pada saat mendengar kata-kata itu, kehangatan merebak di hatinya. Keazaman dan tenaga berlebihan, yang dahulunya menjadi punca kehancuran persahabatan, kini berubah menjadi kekuatan yang boleh memberikan senyuman kepada orang lain. Malam itu kembali ke asrama, Lina membuka diarinya sambil memandang keluar tingkap. Saya ingin berhubung dengan orang lain melalui seni dan masakan dan menyebarkan semangat keramahan dan toleransi ke seluruh dunia. Sambil pennya meluncur di atas kertas, dia tiba-tiba teringat kata-kata ayahnya, "Hendrik, walau sesukar manapun, awak tak boleh putus asa. Kena teruskan sampai habis." Janji itu adalah sokongan dalam hatinya. Tidak lama kemudian tiba masanya untuk memikirkan laluan masa depan menjelang tamat pengajian. Lina membuat keputusan tanpa teragak-agak. Saya nak belajar masakan Malaysia secara formal. Apabila dia menyatakan hasratnya untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah kulinari ibunya, Karen terkejut dan bangga dengan perasaan yang bercampur baur. "Awak nak belajar memasak?" Ayahnya Hendrik terdiam seketika, tetapi kemudian mengangguk dengan kuat. "Lina, kerana ini adalah jalan yang awak pilih, kami akan menyokong awak sepenuhnya." Ini adalah keazaman seorang ayah yang percaya bahawa anak perempuannya adalah individu yang berdikari dan merestuinya untuk mengikuti jalan pilihannya. Pada hari majlis tamat pengajian, Lina berucap di atas pentas dalam bahasa Melayu yang lancar mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakannya. "Tanpa Siti saya tidak mungkin sampai ke hari ini. Kerana sokongan rakan-rakan saya dapat mempelajari semangat kemasyarakatan." Dia meluahkan semua itu dari lubuk hatinya. Selepas majlis, Azrul berlari ke arahnya dan berkata, "Lina, kita kawan selamanya." Tahu Lina mengangguk penuh air mata. Menjelang hari untuk kembali ke Denmark sambil merenung pemandangan Malaysia yang luas di luar tingkap, Lina berjanji dalam hatinya, "Saya akan sentiasa mengingati semangat-semangat kemasyarakatan dan menghubungkan dunia dengan seni dan masakan." Impiannya adalah untuk menjadi jambatan menghubungkan Denmark dan Malaysia, menggabungkan teknik masakan Malaysia dengan sensitiviti seninya sendiri dan akhirnya menyampaikan hati yang hangat ini kepada orang di seluruh dunia. Kepercayaan ini kekal teguh. Di lapangan terbang, ibu bapa yang menunggu melihat anak perempuan mereka pulang dan menangis kegembiraan. "Selamat pulang, Lina." Apabila disambut dengan kata-kata itu, dia berbisik dari lubuk hati, impian Lina baru bermula. Seorang gadis yang dahulunya mudah marah dengan pertemuan semangat kemasyarakatan mengubah bakat seninya menjadi kekuatan. Jejak pertumbuhannya kini akan meluas ke seluruh dunia. Lina menghargai perbezaan kehangatan dan berjalan bersama orang lain. Ini mungkin benar-benar kekuatan budaya Malaysia dan nilai penting yang diperlukan oleh dunia hari ini.